Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam Ramadan. Apa khabar saudara Hamdan Masruh? Nampak gayanya kita tak boleh buat awal-awal pukul 10, kena buat 10.30 baru sedap saudara. Kerana dalam keadaan sekarang nak tarawihnya sampai 10 suku bekerja pula saudara. Saudara Syahrul Azam, selamat berpuasa. Saudara Zamari LC. Kita juga dengan saudara Abdul Rashid Ngah, saudara Mustafa Ilyas daripada Bido hujan saudara Mustafa. Alhamdulillah kalau hujan tu rezeki. Saudara Muhammad Khairul Kamarudin, apa khabar? Saudara Abdul Samad Makdum, saudara Satria Setiawan. Dah solat tarawih ni, berapa rakaat saudara buat? Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Pesut Terengganu, apa khabar orang Terengganu? Saudara Bidin Ahmad, begitu juga saudara Fazil Rashid, saudara Fakri Sani, Muhammad Safari Mazun, waalaikumsalam. Saudara Hasnul Abdul Rahim, apa khabar saudara? Saudara Datuk Khairul Hayat, apa khabar tu? Doa saya agar anda sihat. Saudara Hazamidin, saudara Abik Nur, saudara Empat Telang Kering, saudara Fakri Sani. Alhamdulillah, hari ini saudara Fakri nampak gayanya adalah kesihatannya. Ya, saudara Nur Zaman, saudara Bulan Terang di mana pula ni? Saudara IR Sofian Aziz, apa khabar Yan? Doa saya anda bahagia bersama keluarga, suami Amy dari Bentong Pahang. Begitu juga dengan saudara Azmi Omar, Edi Rizal, Badrul Zaman, Abdul Rahman, waalaikumsalam. Apa khabar Ku Musa? Begitu juga dengan Raja Kamal, Raja Baizian daripada Sungai Petani hujan tak hujan? Itu saya nak tahu. Azhar Zaha daripada Marang Terengganu, saudara Muhammad Iqmal, saudara Hamdan Masruh. Terkejut nama saya sebut saudara siapa tadi? Saudara apa ini? Hamdan Masruh. Jangan terkejut. Saya menyebut siapa yang muncul di sini saudara Azmi Omar, Akbir Tajuddin, Ravi Jai Singh, how are you? Selamat berpuasa. Saudara Bakar Ahmad, saudara Mak Syah dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf saudara. InsyaAllah usai pencerahan ini saya akan santun. Tambah-tambah lagi bulan puasa saudara. Masa banyak kita untuk menunggu waktu sahur dan sebagainya saudara. Saudara Muhammad Tahir Kasim dari Melaka saudara. Baik, saya harus memberi pencerahan juga. Bagaimanapun hari ini hari Minggu saudara, tanggal 3 April 2022. Ini adalah hari pertama kita berpuasa. Doa saya agar anda semua sihat dan dapat melaksanakan ibadah berpuasa dengan sempurnanya dan diikuti oleh sunat tarawih berakhir dengan sunat witir saudara. Baik saudara, kiriman daripada saudara Rio daripada Yusri Melaya. Kata saudara Rio, hari ini adalah hari yang ke-739. Virus corona masih lagi mengganas saudara, tak berhenti. Dan semalam ada penurunan daripada 17,476 kepada 14,692. Saudara Zamril Ibrahim, saudara menuju akhirat. Dia pergi ke Instagram saudara. Jumlah yang terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,234,087 orang. Berapa yang pulih tak ada pula dapatan saya. Begitu juga berapa kematian juga tiada laporan. Saya harap besok lusa mungkin Rio akan memberi pencerahan lagi saudara. Dan saya melihat dari negeri-negeri nampak gayanya memang banyak susut. Macam di Selangor tidak lagi 10,000, sudah 8,000. Kemudian negeri yang masih lagi ribuan adalah negeri wilayah Persekutuan 1,311. Yang lain nampak gayanya ratusan saja. Alhamdulillah. Moga-moga sempena bulan puasa ini virus corona segeralah usir ataupun larilah daripada bumi kita ini. Kerana di Johor nampak gayanya walaupun ada peningkatan tapi itu 64, di Sabah 234 susut, di Sarawak 596 juga susut, di Kedah juga susut 464. Alhamdulillah. Di Pulau Pinang cek, alhamdulillah ini Ceroy ini 440, di Kelantan cuma 146 Saudara Azmi. Itu keadaannya. Di Perak 555, Negeri Sembilan 394. Sedangkan 3 hari dulu 1,000 lebih. Di Pahang 535 ada sedikit peningkatan. Di Terengganu susut pada 210, di Melaka
susut 317, Wilayah Persekutuan juga susut 51, Putrajaya ada sikit peningkatan kepada 68, dan Perlis nampaknya gayanya Perlis ada naik sikit, itu 45. Itu saya saudara, artinya dah 2 hari kita masuk bulan April ini, 2 hari COVID-19, artinya sudah 32,168 jangkitan. Baik saudara, itu yang dapat saya berikan tentang COVID-19. Minta izin untuk pencerahan dalam beberapa minit saja berhubung dengan e-commerce. Jadi kalau saudara punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 saudara. Al-Azhar mestilah setangi bapurnya supaya rumah kita, bilik kita harum semerbak. Elok saudara bakar setangi ni bulan-bulan puasa, kita mengundang para malaikat untuk masuk ke rumah kita. Dan kalau kita wangi adalah kebencian para syaitan. Nak wangi lagi, pakailah parfum yang diedarkan oleh Al-Azhar. Banyak parfum dari Timur Tengah. Jenama yang saya pakai adalah Amir Al-Qut. Dengan Al-Azhar boleh juga saudara memesan rendang tok, itu produk ibunya, dan juga bahulu berdal. Di samping itu, beliau ada memasarkan gula O. Gula O ni untuk mereka yang concern. Saudara Ismail, Ismailis, saudara awangku Hasmi, Zainuddin. Ini kalau orang yang seriau dengan kencing manis dan sebagainya, boleh ambil gula O. Sikit saja dah cukup manis saudara. Kerana gula O ni dia tak ada kalori. Dan sibukkanlah Siti Farehah. Saya dapat tahu ramai teman-teman yang masih lagi belum berpeluang untuk menikmati sedapnya dendeng manis Siti Farehah, kerana dia masih lagi sibuk buat, belum dapat menyelesaikan pesanan-pesanan. Sebab itu saya dah beritahu awal dulu, sebelum puasa sila hubungi Siti Farehah, segerakan. Sekarang ni dah berderet menunggu saudara. Dia pun susah hati pula, maklum sajalah. Bekalan daging pun sekarang naik, tapi dia masih lagi mengekalkan harga yang lama. Ini Siti Farehah dendeng manis yang sesuai untuk dimakan dengan kanji. Sedap saya buka puasa. Dan untuk buah tamar, buah-buahan, hubungi Syauqi di Kizinis 012-357-5703 untuk mereka yang tinggal di sekitar Lembah Kelang. Saudara, buah-buah itu akan dihantar pada saudara. Samping itu jangan lupa makanan kegemaran saya, popiah sirih Lady Maria. Sedapnya. Lepas buka puasa ni, duduk menong-menong saudara, makan popiah sirih, rangup, pedas dan manis. Boleh hubungi Nizam untuk mendapatkan popiah sirih Lady Maria. Juga saudara jangan lupa tokoh jamu Kemaman, saudara Zul. Dia lain setakat ini, dia memasarkan, dia kata elok sesuai untuk membeli madu tualang Gold Special. Itu madu yang dihasilkan oleh lebah hutan tropikana. Baik untuk meningkatkan imunasi antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka, mengawal paras gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung dan sebagainya, serta untuk rawatan susulan COVID-19. Beliau juga ada memasarkan apple madu apple cider organik. Mana 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka saudara, cuka apple. Ini sesuai untuk membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak, masalah pengadaman dan sebagainya. Serta sesuai untuk ini. Saudara Zali Samad, saya buka puasa apa? Saya buka puasa dengan kanji saudara. Kuih masa ada lagi atas meja ni, sekejap lagi barulah saya nak makan. Saya selalunya bulan puasa saya makan kanji je. Ini baik untuk perut kita. Jangan bagi terkejut tiba-tiba makan nasi. Dah kosong selalu suntuk, kita makan nasi, terkejut perut. Saudara. Aduh, siput mata merah nak buat parlimen. Sabar saudara ya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa toko jamu Kemaman, Saudara Zul di talian 0199170449. Berhubunglah dengan beliau ataupun layari dia punya website dia, Tokoh Jamu Kemaman. Baik saudara, itu saja setakat e-commerce kita, dan kita masuk sedikit naluri kehidupan. Kerana daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu malam katanya, aku pernah keluar rumah. Tiba-tiba aku melihat baginda Rasulullah SAW berjalan sendirian.
tanpa ditemani oleh seorang pun. Aku menyangka mungkin baginda ingin berjalan tanpa ditemani oleh sesiapa. Maka aku pun berjalan di bawah bayangan rembulan. Ternyata baginda menoleh dan melihatku. Dan baginda bersabda, "Siapakah itu?" Aku menjawab, "Saya Abu Zar, demi Allah yang menjadikanku sebagai tebusanmu." Baginda pun bersabda, "Wahai Abu Zar, kemarilah kamu." Jadi Abu Zar melanjutkan, lalu dia pun berjalan bersama dengan baginda Rasulullah. Beberapa ketika lantas baginda pun bersabda, sabda junjungan saudara, "Sungguh orang-orang yang banyak harta," kata baginda Rasulullah, "akan menjadi sedikit, itu melarat pada hari kiamat. Kecuali mereka yang diberikan kebaikan oleh Allah padanya dengan harta tersebut, lalu ia memberikannya serta membuat kebajikan dengan harta tersebut ke kiri, kanannya, ke hadapannya serta di belakangnya." Itu dia menggunakan hartanya untuk memberi derma, saudara. Inilah orang yang baik, kata baginda Rasulullah. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi saudara, orang yang banyak harta di dunia tidak semestinya akan berterusan kaya di akhirat. Dan orang yang miskin di dunia tidak semestinya juga akan miskin di akhirat. Orang yang kaya di dunia, di akhirat akan jadi miskin dan melarat apabila harta yang dihimpunnya bukan dari jalan yang halal dan harta itu tidak pula digunakan untuk menambah pahala kebaikan. Kerana firman Allah SWT, "Ingatlah, orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka Jahanam. Lalu diselar mereka dengan dahinya mereka dan rusuk mereka serta dari belakang, sambil dikatakan kepada mereka, inilah yang telah kamu simpan untuk diri kamu, oleh itu rasailah azab dari apa yang kamu simpan itu." Ini surah At-Taubah ayat yang ke-34, 35. Jadi saudara, orang yang kaya di dunia akan juga kaya di akhirat apabila ia menggunakan harta tersebut untuk kebajikan dan kebaikan sepanjang masa pada keluarga, masyarakat dan negara melalui zakat, wakaf, sedekah, derma, infak kebajikan dan amal kebaikan. Saya mengutarakan persoalan ini kerana ini bulan puasa saudara. Elok untuk kita infak makanan pada mereka yang berpuasa. Jadi kita dilarang sebenarnya mengumpul harta di dunia tanpa dibelanjakan pada jalan Allah, yang akhirnya mendatangkan ganjaran pahala yang berterusan buat kita kalau kita sentiasa menderma dan berterusan menghadiahkan kepada orang. Jadi jangan sesekali saudara kita menjadi kaya di dunia namun miskin di akhirat akibat daripada tamak halaba kita. Ingat saudara, ini pesanan saya, teman-teman yang menghantar kiriman, elok kita baca supaya dapat jadi pegangan atau pedoman sepanjang bulan Ramadan yang mula ini. Baik saudara, kita masuk seketika tentang mutiara kata kiriman saudara Hibil. Kerana menurut ini tulipan daripada kata-kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Katanya, jika Allah mengabulkan doaku, maka aku bahagia. Tetapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih bahagia. Kerana yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah. Artinya kita berdoa itu pilihan kita. Kalau tak dapat apa semua, kalau diberi yang lain daripada Allah SWT, itulah ketentuan ilahi, saudara. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman kata-kata mutiara, saudara. Baik, saudara, seperti biasa. Seperti biasa, saya harap saudara jangan jemung. Walaupun bulan puasa, saya memulakan bicara kita Salam Impian Moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Hari ini, saudara, kita dah masuk hari berapa bulan lagi? 3 bulan dah. Tak silap saya. Hari ini kita dah masuk 3 hari bulan. Jadi tinggal lagi 17 hari lah sepatutnya. Mereka yang membuat permohonan sepatutnya Allahu Akbar, mendapat bayaran daripada tabung mereka. Jadi kalau dapat nanti janganlah berbelanja tanpa had, saudara. Sebab saya juga berpesan pada pimpinan negara, jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis, saudara. Baik, saudara, tajuk bicara kita, perbincangan kita malam ini adalah ke mana kita sebenarnya. Where are we heading? Ke mana kita sebenarnya, saudara? Namun begitu, sebelum saya memberi pencerahan,
kita santun dulu pantun Pak Nazil. Beliau mengirimkan pantun saban hari, tak kira bulan puasa ke, untuk perkongsian kita bersama. Terima kasih Pak Nazil. Saya terpaksa banyak minum air, saudara, kerana cuaca masih panas lagi. Kata Pak Nazil, menyambut tetamu pukul 8, hidangan disedia secara berpakat. Ada ilmu jangan disimpan, dikongsi ia dengan masyarakat. Jadi kalau kita punya ilmu, jangan kita simpan untuk diri kita sendiri saja. Kita berkongsilah dengan saudara, ya, saudara Abdul Mak Jamil, saudara Adi Warna, Sejati 26. Katanya lagi, mahalnya harga si buah rambai, enak rasanya tidak terhingga. Ada keluarga, jangan diabai, buruk padanya rumah tangga. Jadi kita harus menjaga kehidupan keluarga kita. Keluarga mestilah diutamakan, saudara. Terima kasih Pak Nazil, dari KL menuju ke Brazil. Apa ni? Terima kasih pantun Pak Nazil. Ni sastrawan. Ni kata apa ni? Sastrawan. Dari KL menuju Brazil. Terima kasih pantun Pak Nazil. Pantun dua kerat saya. Saya juga menerima pantun dari sahabat kita yang terlalu sibuk 2-3 hari lepas. Banyaklah lawatan siri pembesar-pembesar yang melawat Agronya, itu Saudara Nordin Malik. Dan hari ini beliau berkirim, setelah beliau mendengar bagaimana tanah-tanah di Perak boleh dijual oleh kerajaan terdahulu, dia pun mengantar kiriman pantun. Ya, Saudara Nordin Malik, anak pejuang, anak muda di Perak Tengah. Katanya, malang sungguh nasibmu merak, hanya cantik di bawah tangga. Malang lagi orang Perak habis dijual tanah berharga. Tanah yang sepatutnya, macam saya katakan semalam, yang dijadikan dikhususkan untuk pembinaan lapangan terbang telah dijual. Makan tom yam telur dada, makan timun sambal belacan. Tergadai tanah Seri Iskandar, lapangan terbang tinggal harapan. Jadi sebagai pejuang anak muda di Perak, Saudara Nordin Malik menzahirkan kekesalan yang teramat atas sikap mereka yang terdahulu, pimpinan terdahulu yang sanggup menjual tanah yang diperuntukkan untuk dibangunkan lapangan terbang di Seri Iskandar. Malanglah orang Perak nak kata. Macam mana, saudara? Baik, saudara. Terima kasih Saudara Nordin. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun tersebut. Kita santun pula Gedung Ilmu. Ini kiriman daripada Tan Sri Johan Jaafar melalui bukunya, iaitu tentang kepimpinan Melayu. Sebab menurut buku tersebut, warga terdahulu sering mengingatkan kita supaya pemimpin hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Mesti menjaga kemurnian sikap. Pemimpin yang didambakan oleh bangsa dan warga adalah pemimpin yang menakah. Menakah itu apa dia? Iaitu menakah itu orang yang kukuh imannya, ya. Setiap tugas yang diberikan ia pasti laksanakan dan diselesaikan. Menakah, kalau kita memotong, kita menakah, takah pokok. Saudara, jadi kata buku sebut, pemimpin yang menakah pasti laksana dan selesaikan semua tugas. Menjadi pemimpin ia menakah, imannya kukuh, ilmu berlimpah. Menjalankan tugas tidak membantah, memikul beban tidak menyanggah. Pemimpin yang menakah hatinya baik, bercakap petah, budinya mulia, perangainya semenggah. Dalam bergaul hatinya rendah, di dalam perang ianya gagah. Dijadikan pemimpin membawa tuah, dijadikan tua membawa faedah, dijadikan induk membawa berkah, memimpin negeri rahmat melimpah. Saudara, kita mengharapkan hadirnya pemimpin yang menakah, bukannya menjarah, tapi menakah, saudara. Ya, kita sambung lagi malam esok. Baik, saudara. Usai semua ini, seperti biasa, saya memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Maka itu semua adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda kirimkan, yang anda masukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Saudara, begitu juga dengan komen-komen yang anda berikan. Saya Saudara Osman Hamid Husin, saya tak bertanggungjawab atas sebarang komen-komen sekiranya ia melanggar peraturan dan ketetapan daripada Kementerian Penerangan dan Komunikasi, di bawah Akta Komunikasi Negara, saudara. Ingat, ini pencerahan politik, lain tak ada, saudara. Supaya warga kita berinformasi.
prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan saya mengharapkan agar setiap warga Cinta Damai menghantar kiriman ataupun menyantun masalah-masalah. Jika rasa tak sesuai, maka saudara santuni secara berhemah. Kerana kita adalah warga Cinta Damai, saudara. Ingat itu, saudara, kita adalah warga Cinta Damai. Baik, saudara. Jangan lupa like and share dan subscribe. Jika terada gangguan dalam Facebook, sila layari ke Instagram. Saudara, saya baru menerima kiriman tadi daripada sahabat saya, Saudara Rizal Endau. Beliau tinggal di Sekijang, dalam daerah Don Kemelah. Dan dalam kirimannya, beliau menzahirkan rasa yang amat sedih. Kerana katanya harga barangan di pasaran masih lagi meningkat. Dia kata tolonglah, katanya, tolonglah suarakan. Kerana barangan dapur naik mendadak. Harga telur naik, malahan harga sardin pun naik harganya. Sebab itu saya katakan bahawa pihak kementerian harus melihat benda ni. Tak boleh dibiarkan begitu saja. Dan petang tadi saya pergilah dengan cucu saya, pergi tengok pasar Ramadan. Tengoklah apa juadah-juadah yang nak dibeli untuk buka puasa. Dan alangkah terkejutnya saya bila saya tengok cucuk kodok pisang, saya. Cucuk kodok dulu cucuk kodok ni ramai-ramai pisang, gaul dengan tepung, terus goreng. Rasanya dulu kalau dekat kedai tu 3 ketul ataupun 4 ketul 10 sen. Sekarang rupanya sebutir cucuk kodok di pasar Ramadan 70 sen. Dan 3 ketul ketayap. Ketayap tu 3 ketul saya memang sukalah kuih ketayap ni. Letak dalam bekas plastik RM2.50, artinya 80 sen. Dan begitu juga dengan karipap. Karipap RM2, saudara. Mahalnya harga barang. Saya tak marah dengan peniaga yang meletakkan harga yang mahal, kerana mereka mendapat bekalan, mendapat barangan untuk dijadikan kuih muih itu, barangnya mahal. Jadi saya melihat apa yang dinyatakan oleh peniaga-peniaga tadi. Dia kata tak boleh nak buat apa, cik. Saya kata, takkanlah. Ini cucur bawang, saudara. Cucur bawang. Saya ketawa sebenarnya. Cucur bawang ni hanyalah saya beli tadi. Saya bukan pasal apa, saya nak menjadi bukti, saudara. Ini cucur bawang. Ni lah besar, saudara. Cucur bawang ni harganya sebutir, saudara. Harganya adalah 50 sen. Aduhai. Ini cucuk kodok, saudara. Cucuk kodok. Saya gelak lah, saudara. Ini kuih ketayap. Yang saya katakan tadi dalam plastik, kuih ketayap. Jadi dalam keadaan begini, saya cuma terkesan, macam mana rakyat nak makan kalau begini? Macam mana rakyat biasa nak merasa juadah buka puasa kalau harga barangan mahal? Ini keadaannya. Saya setuju dengan pandangan daripada Tuan Haji Ramli. Beliau adalah merupakan pengurusi persatuan yang dipertua Persekutuan Melayu Keluang di Johor. Dia pun mengatur lagi, pagi tadi telefon saya, dia kata tolonglah, katanya, masih lagi tidak susut. Bukan hanya di pasar, tapi di pasar raya. Jadi Saudara Abdul Rahman Yahya, harga makanan naik tak masuk akal. Elok boykot saya. Kalau kita boykot, saya amat bersimpati dengan peniaga. Mereka tidak berdosa, mereka nak mencari rezeki, saudara, dalam keadaan begini. Sebab itu saya katakan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awak Pengguna mesti segera turun. Saleh Taib 3 biji RM2. Alahai, ya Tuhan, apalah kuih itu. Saya rasa ini di sekitar Petaling Jaya, bagaimana di Kuala Lumpur, bagaimana tempat-tempat lain. Ini yang saya katakan bahawa sepatutnya pimpinan ataupun mereka, mungkin hari ni hari Minggu dia tak turun. Saya harap besok pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna tolong turun, tengok. Bukan hanya di pasar Ramadan, tengok di pasar raya. Apakah harga yang disenaraikan itu bertepatan dengan harga yang telah ditetapkan, harga siling. Harga beras macam mana, harga minyak macam mana, harga rempah macam mana, harga ikan macam mana, harga daging bagaimana. Dan ini bukan main-main, saudara. Dalam saat bulan-bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, orang nak makan, rasanya, saya amat
bersimpati. Saya tahu, saya cuba-cubalah tadi nak makan dengan kanji tu, sambil-sambil ada daging manis Siti Pareha. Saya kata, boleh tak saya dapatkan sedikit ikan bilis dalam harga RM3? Dia kata, tak dapat. Goreng ikan bilis yang sikit tu, dia kata RM5. Ada sotong, bukan besar mana pun saudara, pun RM5. Paling harga bawah RM5. Aduh. Kita berkemampuan, bagaimana orang yang tidak berkemampuan? Jadi dalam keadaan begini, Rizal Maatan dia kata pengguna kena bijak, melainkan jika kita nak bersedekah. Jadi saya harap beginilah saudara, untuk peniaga-peniaga pasar malam atau pasar Ramadan tu, kita anggaplah kita juga turut bersedekah kepada mereka. Tapi bagaimanapun yang kita kesalkan agar pegawai-pegawai dan menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna tengok ni, ini bukan cerita main-main. Tuan Haji Ramli di Keluang dah menjerit. Beliau mewakili Persekutuan Melayu Keluang, dan anak-anak buahnya, bekas-bekas tentera pun menghubungi beliau. Malahan katanya memang betul apa yang saya suarakan. Ramai rupanya bekas tentera yang tidak mendapat pencen, tapi hidup mereka dalam keadaan tertekan. Jadi bagaimana dengan janji yang ada, bantuan itu dan ini tak ada pun. Saya rasalah keadaan sekarang ni lebih teruk lagi ni. Saya harap agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat melihat soal apa pengumuman yang Yang Amat Berhormat lakukan benar-benar sampai ke matlamatnya. Bila Tengku Zafrul kata 2 bilion dah peruntukan, tapi mana dia? Ramai yang tak dapat. Ini adalah kerana birokrasi. Jadi saya haraplah supaya saya nak bercakap benda ni, kadang-kadang orang menyampah dengan saya. Sebab lain tak ada ceritanya nak komplain. Saya bukan komplain, saya menyuarakan kehidupan rakyat yang seolah-olah dinafikan oleh pimpinan. Ini kadang-kadang buat saya, yang selalu saya kata, I cannot brain. Saya tak terfikir macam manalah pimpinan negara mereka boleh hidup senang lenang. Mereka boleh hidup dengan gaji yang besar. Apakah mereka tidak dapat melihat peritnya kehidupan rakyat? Yang geladangan lagi. Saya haraplah supaya benda ini dapat ditangani sebaik mungkin. Baik saudara, sama-sama itu kita bercerita sikit, berceloteh sikit saudara, tentang saya. Ini segmen, saya katakan segmen sepanjang jalan kenangan. Kerana hari ini kita mula berpuasa, bulan yang kita nantikan selama ini, dan kita mengharapkan dalam 20 hari lagi tu kita akan berjumpa dengan Datuk Kadar. Dan kita sebentar tadi saya telah pun bersama-sama mengerjakan solat sunat tarawih. Dia tumpah air mata saudara bila saya sujud. Saya merendahkan diri. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah amal ibadat yang aku lakukan ini di malam penuh mulia ini. Jadi dalam keadaan begitu, petang macam saya kata tadi, petang tadi saya meninjau gerai-gerai, kuih-kuih. Jadi saya teringat zaman saya kecil-kecil dahulu. Zaman kita kecil-kecil dulu, kuih muih tak ada beli di kedai, saudara. Saya ingat lagi, almarhumah ibu saya akan menyediakan. Kalau hari itu dia buat kuih ketayap, dia akan gulung kuih ketayap sampai 3-40 ketul. Tapi dia akan letak dalam talam ataupun dalam pinggan untuk diagih-agihkan kepada jiran-jiran. Jadi, bila kita hantar kuih ketayap, jiran pula kalau dia kawan rumah dia tu buat kuih cucur badak, dia akan bagi kita kuih cucur badak. Jadi, kalau 5-6 rumah yang saya hantar, tapi di kampung selalunya bukan orang lain, saudara mara juga. Saudara, bukan kata orang luar macam di Kuala Lumpur, di Pelanjaya ni mungkin jiran-jiran kita yang datang dari pelbagai latar belakang, pelbagai negeri. Tapi kalau di kampung saudara, bila saya hantar kuih tu, akhirnya kami berbuka puasa bukan hanya satu jenis kuih. Ada cucur badak, ada kuih badak berendam, ada kuih yang ibu saya buat tu, kuih cucur kuih ketayap, itu ada kuih cekodo, ada kuih lempeng, ada kuih bingka, macam-macam kuih. Sejauh mana saya boleh pergi. Jadi begitu saya melihat seronoknya dulu, harmonisnya rakyat, harmonisnya masyarakat kita, warga bangsa Melayu, menyantuni kehadiran bulan Ramadan. Makanan banyak. Jadi dalam keadaan begitu, saya bila pergi ke pasar Ramadan, saya tengok deretan kedai tu banyak kuih-kuih. Saya teringat zaman dulu, alangkah seronoknya. Dan saudara,
yang paling wownya mungkin orang tak tahu. Kami dulu kecil-kecil, kalau bulan Ramadan ni, hari ni hari puasa pertama, sebenarnya inilah harinya di mana anak-anak tak takut. Kami berlari di sekitar kampung, walaupun gelap, tak ada elektrik, tak ada lampu, tapi ingat jalan mana jalan sini. Pertama lagi kalau ada bulan pula terang, masa itu kita main polis sentri dan sebagainya, dan tidak ada perasaan takut, kerana kita yakin Laut yatim harum wangi, tak payah terawih lah nak cakap orang apa benda lah laut. Saya tak tahu. Jangan marah. Saya menceritakan. Bukan saya marah. Tidak saya. Saya marah pada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Bukan peniaga, saudara. Kemudian jadi berbalik pada cerita ini. Saya waktu kecil-kecil. Jadi kami bermain. Anak-anak tak takut tu malam. Kenapa? Kerana kata orang tua-tua, hantu pelesit tak ada bulan puasa. Jadi berkeliaranlah anak-anak. Alangkah seronoknya kita berpuasa di desa, saudara. Dan kadang-kadang kita tunggu di masjid sampai pukul 3 pagi. Tak ada lain untuk pukul tabuh dan pukul kerentung untuk membangunkan orang. Ini kenangan silam. Alangkah seronok. Walaupun di kampung saya, di desa saya itu tak ada bekalan elektrik. Kami tak ada elektrik, saudara. Cuma lampu pun dulu lampu jalan tu pakai lampu gaslin. Arwah Pak Ali yang tiap-tiap petang pukul 7 malam dia pasang lebih kurang dalam 9. Ada 9 lampu. Kadang-kadang lampu tu digunakan pula untuk orang pergi menyuluh ketam. Ini kenangan waktu silam, saudara. Sebab saya katakan saya hanya sekadar untuk kita berkongsi pengalaman. Kalau saudara ada pengalaman, datang pada saya untuk saya bacakan. Seronok juga, saudara. Usaha-usaha begini terkenang semasa dahulu. Terkenang semasa dulu, hatiku merasa pilu. Hanya yang dapat kita lakukan air mata saya lah, ya. Saudara Ramli, udahlah tu. Jangan marah, jangan kita marah. Saudara Long, main barang mahal. Sebenarnya apa yang saya utarakan adalah barang mahal. Itu saja. Baik, saudara. Usai kita cerita kenangan masa silam, kita masuk tentang cerita politik. Dalam cerita politik ni saya agak ketawa juga. Saya melihat bahawa tentang bagaimana ahli parlimen kita yang kaki ponteng. Sebelum dipilih sebagai wakil rakyat, bagi nak mereka berjanji akan bela rakyat, tapi mereka tidak pergi ke parlimen pun. Kalau gamaknya, kalau persatuan ibu bapa, rasanya dah lama dah mereka ni kena pecat. Saudara. Tapi nak buat macam mana? Sebab gelaran yang mereka ada bukan kaleng-kaleng, saudara, yang berhormat. Tapi hormatkah? Bolehkah wajar kita menghormati mereka kalau semuanya saya melihat bahawa mereka tidak pun meletakkan kepentingan untuk berada di parlimen. Dari segi dapatan saya mengikut dari rekod kedatangan saudara di parlimen, menunjukkan data-data iaitu bagaimana sejak 26 Julai tahun lalu, daripada 71 hari parlimen bersidang, tak ramai mana pun yang penuh, melainkan banyak yang ponteng. Rekod menunjukkan pada secara keseluruhannya, jadual takwin ahli parlimen patut hadir di Dewan Rakyat selama 71 hari. Kemudian tapi daripada 71 orang tu, yang betul-betul lengkap cuma 14 orang aja yang hadir di parlimen selama 71 hari. Artinya dia hadir pada setiap persidangan, iaitu satu, Nur Azrin Surip daripada parti PKR Merbuk. Kemudian Wong Chin daripada parti PKR Subang. Kemudian Wilfred Madaya Stangau daripada parti UPKO Tuaran. Wong Hon Wai DAP Bukit Bendera. Wong Kah Woh DAP Timur Timur. Thomas Su Kiong Siong DAP Kampar. Nga Komeng di Teluk Intan. Hana Yoh DAP Segambut. Fong Kui Lan DAP Bukit Bintang. Anthony Lok DAP Seremban. Alice Lau Kiong Yen DAP Lanang. Muhammad Anwar Tahir Amanah daripada Temeloh. Saudara Khalid Abdul Samad Shah Alam dan Hassan Bahrom Amanah Tampin. Itu dari pembangkang yang hadir 71 hari. Sementara di blok kerajaan ada 4 orang yang mencatatkan kehadiran penuh. 4 orang, saudara.
iaitu Zakaria Ahmad Idris daripada Parti Bersatu Libaran. Kemudian saudara Muhammad Salim Mat Sharif UMNO Jempol. Saudara Sharif, saudara Datuk Salim lah, saudara Datuk Seri Muhammad Salim, dia UMNO Jempol. Kemudian saudara Ahmad Tarmizi Sulaiman, ahli Parlimen PAS daripada SIK, dan Cik Abdullah Maknawi daripada PAS Tumpat. Jadi secara puratanya setiap Dewan Rakyat berada di lebih kurang 56.5 hari di Dewan Rakyat sepanjang tempoh tersebut. Walau begitu, 1/3 jumlah yang hari yang ditetapkan. Jadi bagaimanapun ada segelintir ahli parlimen yang tidak hadir walaupun setakat 1/3. Banyak yang penting. Antaranya, ini saya cerita ni. Datuk Mahathir Khalid UMNO Padang Terap hadir cuma 23 hari daripada 71 hari bersidang parlimen. Dia cuma datang ke parlimen 23 hari. Ini kita nak cek kedatangan. Untuk kita buat semakan bila nak buat pilihan raya nanti, saudara, nah kita minta pilihan raya, kita tahu juga siapa yang benar-benar rajin datang ke parlimen membawa isu rakyat. Ini Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Daripada 71 hari parlimen sidang, dia cuma datang 21 hari saja, saudara. Saudara Muhammad Syafiq Abdal, Wakil Warisan Sempurna, 20 hari je. Hamzah Zainuddin daripada Parti Bersatu Larut cuma datang ke parlimen 20 hari. Rizal Marikan, Nana Marikan, UMNO Kepala Batas, 18 hari. Daripada 71 hari cuma 18 hari. Mahidin Yassin, abah kau, daripada Parti Bersatu Paguh, daripada 71 hari yang parlimen bersidang, dia cuma datang ke parlimen 17 hari. Dan yang paling teruk sekali ni PKR Miri, Michael Teo Yu King, daripada 71 hari dia ada 13 hari saja datang. Jadi rekod ini menunjukkan bahawa pemimpin tinggi parti tidak menunjukkan contoh yang baik kepada pengikut mereka dari segi kehadiran di parlimen. Jadi rekod-rekod kehadiran paling teruk dalam kalangan pemimpin tinggi parti macam Muhyiddin, Pengerusi Perikatan Nasional, dia hanya hadir sebab 17 hari je. Sebaliknya, Presiden UKU, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, Mahathir Setangau, dia mempunyai rekod kehadiran terbaik dalam kalangan pemimpin tertinggi sebuah parti. Jadi itulah keadaan, saudara. Saya tengok dapat begini, saya geleng kepala lah. Bill Ford, Mahathir Setangau 71/71, Anthony Loke 71/71. Syed Saddiq pun daripada Parti Muda pun datang 70/71. Muhammad Sabu 69/71, mana 2 hari penting. Datuk Seri Anwar Ibrahim Parti Keadilan 66 hari/71. Atta Joseph Kurup dari PBRS 60/71. Tapi yang kaki ponting nampaknya Tazimuddin 17 hari, Syafiq Abdal 20 hari, Hadi Awang 21 hari, Masir Kujat pada Parti Sarawak 26 hari, Dr. Mahathir dan Pejuang 26 hari, dan menterinya M. Saravanan 27 hari. Jadi inilah keadaan, saudara. Ini bagi saya harus memberi pencerahan kepada saudara supaya kita berinformasi bagaimana mereka sepatutnya membawa isu rakyat, memperjuangkan masalah rakyat di Dewan Rakyat. Tapi kau tak datang, macam mana, saudara? Berapa kerat saja yang penuh dalam Dewan, yang sentiasa adil. Sebab Dewan Rakyat itulah tempat tertinggi untuk membincangkan masalah rakyat. Tapi itu tidak disantuni. Ini saudara Muhammad Azhar Abdullah, bakal jangan disokong. Saya dah sebut nama tadi, tak payah nak kita sokong lah kalau begitu keadaannya, saudara. Aduhai. Dan ini satu hal lagi, saudara. Mengikut Datuk Wan Junaidi pula, rupanya jumlah keseluruhannya ahli parlimen yang melompat parti rupanya 39 orang. Bukan seorang, saudara, bukan 2, bukan 10. 39 ahli parlimen yang melompat parti. Sebab itu perlu diadakan segera undang-undang lompat parti. Katanya 11 bulan dia. Jadi 8 hari lagi mungkin parlimen akan bersidang untuk memutuskan sama ada diwujudkan satu akta baru supaya ahli-ahli tak melompat parti. Terdapat selama 39 ahli parlimen negara ini telah melompat parti sejak pilihan raya 2018. Kemudian, saudara, tindakan melompat parti juga telah membawa kepada ketidakstabilan politik. Malah negara telah menyaksikan pertukaran 3 orang Perdana Menteri. Kesannya kena melompat parti. Dan ini tidak mendatangkan stabilitas politik negara kita. Apabila politik tak stabil, maka ekonomi juga tidak stabil. Tak boleh nak diharapkan.
Jadi pada peringkat itu Wan Junaidi menjelaskan kerajaan telah merangka rang undang-undang anti lompat parti 2022 yang mengambil masa selama 5 bulan kata. Jadi dalam keadaan sekarang ni saudara, antara ahli parlimen yang melompat parti, ini saya kena sebut ini antara daripada 39 orang yang melompat parti daripada UMNO menyertai PBM, iaitu Syabuddin Yahya, ahli parlimen Tasik Gelugur, Saudara Muhammad Azmi Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan, ahli parlimen Bagan Serai, Hamzah Zainuddin, ahli parlimen Larut, Syed Abu Hussein, UMNO dia ahli parlimen Bukit Gantang, Muhammad Faqih daripada Sabak Bernam, Datuk Mustafa Muhammad, ahli parlimen Jeli, Saudara Ikmal Hisham daripada Tanah Merah, Rasul Wahid Ulu Terengganu, Mas Emarati, yang sekarang dia kata UMNO macam-macam lah dia kata sebab dia dah melompat parti tu, daripada Masjid Tanah, Abdul Latif Ahmad daripada Mesing, Abdul Rahim Bakri daripada Kudat, dan Aizah Madun daripada Beaufort, serta ramai lagi. Yang saya dapatan saya itu tadi setakat ini saudara. Jadi orang begini saya rasa tak payah lagi lah. Tidak perlu lagi untuk kita fikirkan untuk kita calonkan semula. Saya harap agar tempat mereka itu akan diisi dengan anak-anak muda yang semangatnya lebih. Ya saudara. Saudara Nur Zaman, kami setuju 100%. Dia tak payahlah undang-undang lompat parti segera luluskan, dibahas dan dilaksanakan. Itu keadaan saudara ya. Saya terima kasih saya bagi teman-teman yang menghantar kiriman pada saya untuk kita berbual. Ini sesi berbual bulan puasa saudara. Dan saya melihat pula dalam keadaan sekarang ni, ternyata saya nampak Tasimuddin ni memang dia masih dalam keadaan terdesak. Memang dia nak balik jawatan Perdana Menteri. Cuma bila dia katakan bahawa dia dulu berundur, dia bukan berundur, dia dipaksa berundur. Itu kena jelas. Kemudian bila dia kata bahawa yang nak jumpa dia Dr. Mahathir, sebenarnya bukan Dr. Mahathir nak jumpa dia, dia yang nak jumpa Dr. Mahathir. Tapi dia malu-malu Allah, dia kata Dr. Mahathir yang nak jumpa dia dari Parti Pejuang. Sedangkan mereka sedang menyusun strategi untuk mewujudkan satu pakatan antara Parti Perikatan Nasional dengan Pejuang. Ya saudara, itu PAS pula katanya Haji Hadi pun nak jumpa dengan Dr. Mahathir. Mungkin ada benda yang tak tuntas. Dalam keadaan begini, saya melihat apa ada masalah dengan Pejuang. Parti Pejuang dah huyup, dah kalah teruk saudara di Johor. Tapi tak tahulah, mungkin apa yang mereka cuba santuni kita pun tak faham. Saya rasa dalam keadaan begini, parti yang masih lagi kukuh, yang ada akar umbi, jangan dinafikan, UMNO dan Keadilan serta PAS. Cuma ada 3 parti saja sebenarnya saudara yang mempunyai akar umbi. Parti PBM berselerak, yang tutup, yang keluar parti. Tetapi yang ada yang kukuh. Sebab itu saya melihat bahawa Parti Peribumi Bersatu dia cuma merasakan bila PAS bersama mereka, dia kata bahawa dia paling tidaknya adalah gerakan di peringkat akar umbi. Bagi saya itu banyak berlaku di kawasan Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga di Kedah. Tidak di Pantai Barat. Sebab itu mungkin dia mencari jalan supaya nak berpakat dengan Pejuang lah. Tapi dalam waktu yang sama, Dr. Mahathir dah bagi tahu kalau persepakat itu mengundang Dr. Anwar Ibrahim, dia tak setuju. Dan saya lihat sekarang ni lain tak ada, cuma nakkan jawatan sebenarnya. Betul saudara, mereka semua ni lain tak ada, nakkan jawatan, bukan untuk rakyat. Saya rasa cukup kecewa dengan pimpinan politik yang ada hari ini. Buat itu, buat ini, lain tak ada, semata-mata untuk berusaha untuk mendapat jawatan. Dan bila dapat jawatan pula tu bukan untuk rakyat. Lagunya, dengungnya tidak lain tak bukan berjuang untuk rakyat. Tetapi bila dah dapat jawatan, rakyat dilupakan. Mereka terus sibuk mengumpul harta. Mereka sibuk mencari sumber kewangan untuk diri mereka dan keluarga. Rakyat diabaikan. Bila rakyat diabaikan, itu yang jadi bercempera sekarang saudara. Kita jangan lupa saudara, dulu negara kita ni begitu bahagia. Selepas era Tun Mahathir On, kononnya Dr. Mahathir kata kerajaan 2M
dengan Tun Musa Hitam sebagai Timbalan Perdana Menteri. Oh, tapi ke mana pergi? Akhirnya semua ke laut, saudara. Ke laut. Apabila Dr. Mahathir berbalah dengan Tun Musa Hitam, berbalah dengan Tengku Razali, berbalah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengenepikan Tun Gapar Baba, dan akhirnya keadaan negara kita tak begitu. Tidak dilihat stabil dari segi politiknya. Hari ini saya melihat bahawa ada usaha-usaha sedang dilakukan untuk berkumpul puak-puak ini di luar UMNO dan serang UMNO. Saya dah bercakap, UMNO tidak seharusnya dijadikan parti pembangkang. UMNO memang dari awal lagi dilahirkan untuk mentadbir. Pemimpin boleh disingkirkan, pemimpin boleh diketepikan, tapi bukan parti. Ini gambarannya. Kita bercakap bulan puasa, saya bukan nak bohong. Kerana jasa UMNO sejak ini mencapai kemerdekaan sehinggalah ia ditumbangkan pada tahun 2018. Bila lahirnya Pakatan Harapan, tidak bawa ke mana saya. Itu yang saya katakan bahawa UMNO jangan diusik. Nak singkirkan, nak lawan, nak jatuhkan pimpinan, carry on, tak ada masalah. Saudara orang Perak, Mahathir memang suka bergaduh. Itu memang dari dulu lagi. Kalau saudara minta saya jelaskan sejarah silam politik Tun Dr. Mahathir tidak sepi daripada pembalahan. Mula-mula sekali dia bergaduh dengan Tengku Abdul Rahman. Kerana apabila dia kalah, sebenarnya dia kalah pada pilihan raya di kawasan Kota Star Utara. Dia kalah dengan Parti PAS. Saudara, Yusof Rawa. Bila dia kalah, dia salahkan Tengku Abdul Rahman. Jadi kononnya dia buat surat pada Tengku Abdul Rahman, dia katalah macam-macam. Tapi sepatutnya surat itu dihantar kepada Tengku untuk Tengku baca saja. Tidak. Surat itu dihantar kepada Tengku Abdul Rahman dan disebarkan ke seluruh UMNO. Kerana kononnya kesalahannya letak pada Tengku Abdul Rahman. Akhirnya yang mengambil keputusan untuk memecat Dr. Mahathir sebagai ahli UMNO adalah Tun Dr. Ismail, bukan Tun Razak. Saya kena jelaskan ini sejarah supaya jangan lagi orang datang besok kata oh ini Tengku pecat Dr. Mahathir. Tidak. Tengku sikap dia sebagai statesman. Dia pulang nak kata apa pun katalah, biar pi lah. Tengku selalunya biar pi lah. Tapi yang marah sangat Tun Dr. Ismail dan memanggil Biro Disiplin serta memecat Dr. Mahathir. Yang bawa dia masuk balik adalah Datuk Harun Idris dengan Tun Razak. Ini cerita benar, saudara. Jadi malangnya Tun Razak tak panjang hayatnya. Bila Dr. Mahathir masuk mula ke dalam UMNO, mulalah dia melebarkan sekali lagi gagasannya. Dah dia berbalah pula dengan Husin On. Sebab itu saya heran macam mana Syamuddin boleh cium tangan Dr. Mahathir. Itu saya heran. Sebab dikerjakan Dr. Mahathir dan Husin On ni, letakkannya Sulaiman Palestin masa itu sebagai ketua penerangan parti menentang Husin On. Maka Tun Husin On pun walaupun menang rasa malu lah, Presiden dicabar oleh ketua penerangan saja. Dan selepas dia berada dalam UMNO masa tu, dia tak ada nak bantu. Datuk Arun pun, walaupun Datuk Arun begitu berjasa pada dia, tak ada, saya. Tak ada. Datuk Arun terbiar dalam penjara. Ini saya jangan lupa. Sebab itu kalau saya baca satu buku yang saya terbitkan, buku diary dari penjara, ia menceritakan jelas macam mana pencaturan politik Dr. Mahathir. Dia takut waktu itu kalau Datuk Arun berkuasa, maka dia pun akan kalah. Itu keadaannya, saya. Tapi macam mana pun UMNO masih lagi solid waktu itu. Kemudian lepas itu Datuk Arun disingkirkan, diketepikan. Dia lantik pula ini masa tu kerajaan macam kata kerajaan 2M dengan Musa Hitam. Sebab dia nak menafikan Tengku Razali Hamzah. Dia khawatir kalau Tengku Razali Hamzah jadi timbalan presiden, dia pun kena ngap. Jadi divide and rule. Itu saudara boleh dengar kenyataan Tun Musa Hitam. Jadi malam ni saya sekadar nak beri pencerahan sedikit supaya kita faham jalur politik Dr. Mahathir ini. Kemudian lepas dia berbalah dengan Musa Hitam, maka dilantik Cik Gapar, Allah yarham Tun Gapar Baba. Sebab ini pada dia is no challenges to him. Orang yang tidak akan diletakkan sebagai orang yang orang yang boleh menghantui politiknya. Pun tak lama
Tak lama apabila dia mempunyai anak kesayangannya waktu itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah, dia lantik pula Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tun Gafar disepikan sampailah orang tua tu meninggal dunia. Ini realiti, saudara. Bukanlah kerana itu Tun Gafar meninggal dunia, tidak. Tun Gafar sakit tua, tapi disepikan, saudara. Seolah-olah tak adalah dia nak mempertahankan Cik Gafar. Kerana waktu itu jangan lupa tim wawasan Anwar Ibrahim. Dan ini perangai pemimpin-pemimpin UMNO yang tak betul. Saya cakap terus terang, saudara. Masa tim Anwar Ibrahim tu wujudkan wawasan, boleh kata semua 99% ketua bahagian bersetuju agar Anwar Ibrahim jadi timbalan presiden. Dr. Mahathir nampak goyah. Kalau ini gayanya katanya, maka akan jadi masalah. Tambah pula lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim dah jadi timbalan presiden parti, jadi jawab timbalan Perdana Menteri waktu dia berucap di Pulau Sibu. Ini keingatan saya di Pulau Sibu, dalam convention UMNO Johor. Dia menyentuh sedikit tentang politik Datuk Seri Mahathir, maka timbullah pergeseran yang begitu ketara. Akhirnya macam-macam cerita yang sukar untuk kita nak jadikan sebagai, kerana ini menyangkut soal mahkamah. Saudara, Dr. Mahathir dia berbalah juga dengan hakim, dia berbalah dengan raja-raja Melayu. Itu keadaannya sampailah hari ini. Dan sekarang ni bila dia dah berjuang, kita ingatkan bila dah sehat, okeylah duduk berehat, tapi masih lagi nak bergelut dalam politik. Sebab tu saya kata, saya pesan pada anak-anak Dr. Mahathir, pujuklah agar ayahanda anda jangan lagi masuk dalam politik. Cukup-cukuplah. Usia pun dah tak mengizinkan. Buat malu ke orang saja, saudara. Ini masalah ada pejuang dan sebagainya. Bukan kita tak tahu. Semua orang tahu macam mana. Rakyat dapat melihat. Cuma kita tak mau. Soal rasuah, macam kata Raja Petra itu hari, dia kata rasuah ni ada di mana-mana. Dulu, kini dan selamanya. Malahan bagi masyarakat peniaga, mereka suka ada rasuah sebab boleh dapat peluang dapat peniaga. Ini gambaran, saudara, ya. Saya mengharapkan agar kita dapat gambaran yang tepat. Sebenar-benarnya sekarang ni yang beria-ria sangat nak menyantuni semua adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebab dia merasakan bahawa dia nak balik. Kerana kalau dia tidak jadi Perdana Menteri, maka parti PBM akan kuyup. Sebagaimana yang saya katakan, itu memang jelas. Andainya Tan Sri Muhyiddin tidak lagi jadi Perdana Menteri, tidak ada lagi harapan Parti Pribumi Bersatu ni boleh bernyawa. Tak ada, saudara. Saya minta maaf lah. Sebab rakyat dia ada politik dokongan. Hari ini UMNO jadi Perdana Menteri. Sebab itu mereka berbalik pada UMNO, InsyaAllah. Dan waktu yang sama, keadilan juga partinya masih memerintah di Selangor dan di Negeri Sembilan. Ini gambaran. Masih lagi ada harapan setengah-setengah ahli-ahli PAS ni pada di Kelantan, Terengganu dan di Kedah. Inilah 3 negeri saja dan 3 parti yang saya sebutkan tadi, UMNO, Keadilan dan PAS. Tapi ini sekali dah cuba dicelarukan, digaulkan. Ini bila dah gaul sana, gaul sini, jadi serba tak kena lah jadinya politik Melayu kita ni. Dan mereka kalau boleh memang nak menjadikan UMNO ni sebagai parti pembangkang. Momen ataupun sebaik saja UMNO jadi parti pembangkang, maka celarulah negara kita ni. Saya bercakap tak setuju dengan pemimpin, tak ada masalah, kita singkirkan. Saudara Nur Zaman, sedapnya rasuah bila naiknya Atuk mengganti Tun Razak jadi Perdana Menteri. Dia bukan ganti Tun Razak, dia gantikan Tun Hussein On, saudara Nur Zaman. Saudara Kazan Nizam operasi lalang. Itu yang dia marah sangat Datuk Najib tu. Sebab Datuk Najib dia tutup OSA. Dia operasi lalang ini sebenarnya tak ada apa pun. Tapi dalam gagasan politik mesti ada divide and rule, pecah dan perintah. Supaya orang Cina dipecahkan, orang India dipecahkan, Melayu dipecahkan, maka kita berantakan, rakyat senang dia perintah. Lebih tangkap. Itu keadaannya, saudara. Saudara Emali, tak tahu, rasanya bulan puasa ni cuti ajalah, buat tambah dosa. Saya bukan buat tambah dosa, saudara. Saya memberi supaya malam ni malam kita bercerita.
agar lepas bulan puasa nanti nak berperang balik lah. Saya cerita benda ni sekarang ni mungkin saya tahu peringkat anak-anak muda tak suka dengar benda ni sebab mereka mengidolakan seseorang. Saya nak bagi tahu dalam politik kita tak seharusnya meletakkan 100% keyakinan pada seseorang. Nanti anda akan dikecewakan. Saya bukan nak memburaikan satu ikatan antara anda dengan pemimpin anda, tapi saya nak bagi tahu kadang-kadang apa yang anda lihat tu anda tak tahu siapa mereka sebenarnya. Jadi bila saya bagi pencerahan begini, anda marah dengan saya. Bila marah, kena cakap benar. Itu yang berat tu. Kita berpolitik, biarlah politik cara matang. Saya merasakan dalam keadaan begini, untuk menghadapi hari-hari mendatang, kita tak boleh pisahkan antara UMNO, keadilan dan PAS. Tapi malangnya PAS memilih untuk bersama dengan PBM. Kalau itu jadi natijahnya, teruskanlah, kita pun tak ambil kisah dah. Tapi dah nak santun pula katanya, jadi nak jumpa Dr. Mahathir, carry on lah, tak ada masalah. Kemudian katanya sedang diusahakan supaya mereka berjumpa dengan Anwar Ibrahim untuk mewujudkan pakatan. Macam mana mereka mewujudkan Pakatan Harapan dulu menentang UMNO di bawah lambang keadilan. Akhirnya tumbang. Tapi saya melihat benda ini rakyat dah nampak. Rakyat sudah dapat melihat apa kesannya bila UMNO ditumbangkan. Apa kesannya apabila suasana politik yang tidak menjamin kestabilan akhirnya mengundang musibah. Saya mengharapkan supaya kita faham. Roslan, habis nak mengidolakan siapa? Saya kata kita tak perlu mengidolakan sesiapa. Dalam politik, saudara Roslan, tidak perlu kita mengidolakan sesiapa. Kerana mereka bukan maksum. Kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Lain daripada itu, ke atas nama politik saja, mesti ada kesilapan, mesti ada benda yang tidak menyenangkan. Sebab itu saya katakan, kalau kita benci pada orang tu, jangan benci habis-habis. Kalau kita sayang pun, jangan sayang habis-habis. Sebab apabila anda mengetahui seorang demi seorang nanti, maka anda akan ada timbul kebencian. Ini gambaran yang saya nak dalam bulan puasa ni, kita melakukan islah dalam diri kita. Kita sokong pemimpin tu. Okey, tiap-tiap pemimpin ada baik, ada plus and minus. Saya tidak melihat bahawa seseorang itu semua tak baik, tak boleh. Selagi mereka berada dalam kancah politik, maka selagi itulah mereka berada dalam suasana politiking. Saya selalu mengatakan perlu dibezakan antara politik dan politiking. Politiknya apa? Politiknya kalau UMNO untuk memperjuangkan bangsa, negara, tanah air dan mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu. Itu politik UMNO, jelas. Rakyat kalau boleh nak dimewahkan dengan apa hasil bumi kita ini. Itu politik UMNO, matlamatnya. Tapi politikingnya, aku nak berkuasa. Bila aku nak berkuasa dalam UMNO, maka aku perlu cari modal. Bila ada modal, aku hulur. Bila hulur, maka berlakulah korupsi. Saya terus terang saya katakan, dalam bulan puasa ni, baik cakap terus terang, apa yang diunjurkan oleh Tan Sri Muhyiddin waktu beliau nak jadi Perdana Menteri dulu, ini satu korupsi politik yang tidak boleh dimaafkan. Apabila beliau mengadakan scheme of thing, maka orang yang tak layak maka jadi menteri, orang yang tak layak jadi pengurusi JLC, orang yang sepatutnya tidak ada kelayakan, tapi kerana scheme of thing, ada korupsi untuk perebutan jawatan, untuk memastikan dia kekal dapat sokongan, maka berlakulah suasana yang sebegitu. Saya tak bersetuju. Jadi apakah sekarang ni Tan Sri Muhyiddin nak mengulangi scheme of thing lagi? Cukup-cukuplah. Saya juga tidak bersetuju kalau ada pimpinan UMNO mau mewujudkan scheme of thing. Saya mengharapkan agar Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, dia bertabah dalam diri dia, terus bekerja untuk rakyat dan perlihatkan kemampuan anda sebagai pemimpin. Kalau anda dilihat sebagai pemimpin yang berwibawa, tentulah rakyat akan menyokong. Tak perlu ada scheme of thing. Teruskan. Dan pada Datuk Sri Zahid Hamidi, teruskanlah mentadbir parti sebaik mungkin agar UMNO ini menjadi bahtera yang memayungi warga bangsa Melayu dan sentiasa saudara berada di belakang istana. Saya tengok ada satu tulisan. Satu tulisan ni adik
saya anggap adik lah, Saudara Syabuddin. Dia kata amat memalukan seandainya negara ini dipimpin oleh Datuk Seri Najib ataupun oleh Datuk Seri Hamidi, kerana mereka ini adalah kluster mahkamah, kluster orang dituduh, walaupun kalau dibebaskan maka rasa malulah katanya. Saya cakap bahawa Saudara Syabuddin ni dia mirip pada menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila saudara mengutarakan persoalan ini, bila saya jawab mesti orang marah. Jangan lupa Datuk Seri Anwar Ibrahim juga adalah bekas banduan yang jelas berada duduk di penjara. Kalau kata masa malu, macam mana pula dengan Datuk Anwar Ibrahim? Kita tak boleh kata, oh Anwar Ibrahim ni isu dia lain, Datuk Najib isu dia lain, Zahid Hamidi isu dia lain. Tak boleh. In the eyes of law, kalau seorang itu dah dihukum, oh itu hukum lah. Itu dari segi kacamata undang-undang. Macam mana pula kita nak apa ini memuliakan? Jadi sebab itu, bagi isu kluster mahkamah tak seharusnya kita timbulkan, saudara. Isu penjara tak perlu kita timbulkan. Apakah hanya kerana Tan Sri Muhyiddin tak masuk penjara? Mungkin kerana dia masih berkuasa. Kalau dia tak berkuasa, kalau dibawa ke mahkamah, ada cacah tertentu nanti. Apakah beliau jadi kluster mahkamah? Macam mana jadinya? Bagaimana dengan Tuan Mahathir? Kalau nak cari kesilapan, semua ada, saudara. Tak payahlah kita bercakap bulan puasa ni bulan baik. Tak payah kita nak tuduh-tuduh. Apa yang kita mengharapkan supaya warga kita ini sentiasa dihidangkan dengan politik matang. Kita mahu agar negara kita hadir pemimpin yang memimpin dengan tulus ikhlas. Parti ini Saudara Abidin Desa KJ Harul Takyatan, itu memang sepatutnya lah. Bagi saya sepatutnya dah lama dah diketepikan, kerana dia merasakan bahawa dia bijak sangat. Orang tu bijak sangat susah lah. Sebab mungkin dulu Tun Abdullah Barawi mengatakan, mengumpamakan kononnya dia sebagai Hang Nadim dan sebagainya. Itu masa nak bertanding Ketua Pemuda dulu, ingat tak? Saya ingat lagi semua tu, saudara. Jadi dalam keadaan begini, yang kecohnya negara kita ni kerana perebutan kuasa. Kenapa mereka berebut kuasa? Kalau benar-benar mereka mahu memberi khidmat bakti, ikut saja aluran. Siapa yang telah dilantik sebagai presiden parti, kekal biarlah. Nak bergaduh buat apa? Tapi kadang-kadang bila dah ada kejawatan, ada pula orang keliling kelalang, para penasihat. Orang ni tak boleh percaya, orang tak, ini sini jadi masalah. Saya harap bulan-bulan puasa ni kita tenang-tenangkan fikiran. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.